Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni buat pertama kalinya anda semua bersama kami dalam Republik Syabak Podcast. Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Bersama dengan kami penggerak-penggerak Republik Syabak dan juga Akademi Radul Ulum. Ya, Jadi kalau semua penonton-penonton yang pernah menonton channel Republik Syabak di YouTube dan juga mengikuti page Akademi Radul Ulum akan kita kata familiar dengan muka-muka yang berada di hadapan kita ni. Mereka inilah yang menggerakkan program-program yang menganjurkan menjadi tenaga penggerak bagi program-program pengajian di Akademi Radul Ulum dan juga qasidah-qasidah yang kita rakam di dalam channel YouTube kita Republik Syabak yang dah lama dah, mungkin dah bersawang lah. Jadi ini mungkin hampir rasa nafas baru. nafas baru insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita bertemu di dalam satu platform yang kita cuba teroka, baru kita cuba belajar teroka, iaitu platform podcast. Jadi bersama kita hari ni insya-Allah di sebelah kiri tidak asing lagi bagi orang yang mengikuti program-program Akademi Radul Ulum, daurah-daurah yang sampai ke hari ini masih lagi berjalan. Saban minggu kita akan berjumpa. Jadi orang yang berada di belakang kamera setiap kali daurah kita anjurkan, inilah dia saudara Fahmi Yusof. Macam mana Fahmi? Cakap ke mana? Siap kan? Alhamdulillah. Fahmi asal pada mana? Saya Langgar. Langgar. Kampung Inggris. Kampung Tanjung Inggris. Mai daripada jauh ni orang Inggris ni. Yang bukan yang calon-calon orang Inggris. Tanjung Inggris. Fahmi. Tanjung Inggris. Masya-Allah. Tanjung tu Melayu dah. Melayu dah. Inggris je yang Inggris. Apa? Tak apa. Tempat pertama jumpa batu nisan tu. Tempat Pertama jumpa batu nisan. ya, kita akan kaji benda tu Fahmi. InsyaAllah enggan. Tempat pertama jumpa batu nisan. Jadi ada sejarah yang besar di situ lah. Nanti insyaAllah kita akan teroka nanti ni. Enggan. Jaga juga bersama kita hari ni ialah Irfan Amran. Siapa yang tidak kenal dengan Irfan Amran? Allah. Mereka yang mengikuti channel YouTube kita sebelum ni. InsyaAllah. Lagu. Jangan. Kita rekod lah insyaAllah. Kita asinglah dengan qasidah. Sama ada kita rakam ataupun dijemput ataupun kita pernah buat basking. Basking pun pernah. Basking pun pernah. Kalau siapa yang ikut kita kata dalam channel di depan Masjid Zahir tu ada 2-3 video yang kita buat. Jangan Ifan, apa perkembangan barunya? Alhamdulillah sekarang ni masih menikmati masa yang berbaki cuti SEM lah. Oh, cuti SEM lah. Alhamdulillah. Dan tak ada apa sangat pun. Irfan kuliah di mana? Saya di Indonesia. Indonesia lah. Kuliah? Kuliah syariah. Syariah. Alhamdulillah. Doa-doa Ustaz insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan bersama kita hari ini Saudara Muhaimin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin jangan sihat. Alhamdulillah sihat. Muhaimin kalau Muhaimin aktif dalam qasidah. Kalau tengok dalam video-video qasidah, Lebih kurang nak ikut Fabran ni. pengikut setia. Kita insya-Allah. Kalau ikut dengan Republik Syabak ni yang mana kita boleh bantu, kita bantulah Ustaz. Lebih kurang tu je lah. Alhamdulillah. Kalau nak kata penggerak utama ni bukan kita lah Ustaz, insya-Allah. Di belakang sama. Di belakang insya-Allah. Tawaduk. Okey, itu Muhaimin. Dan di sebelah Muhaimin, ini bos besar Republik Syabak. Besar tu Besar tu, makin besar. Akan saudara Adil Mustafa. Ya. Siapa tidak kenal dengan Adil? Tahu bang Adil? Alhamdulillah. Adil pun daripada Tanjung Inggris juga. Tanjung Inggris juga. Sini ramai Tapi ada betul-betul Tanjung Inggris. Fahmi tak apa betul. Dia tak apa betul. Tergelak sikit lah. Ini dia orang betul Tanjung Inggris. Tanjung Inggris.
Kalau Irfan orang memang kuat senang. Saya kuat senang. Sejati kuat senang. Sejati kuat senang. Wahimi. Saya orang Datuk Kumang Ustaz. Datuk Kumang. Terus kat betul ya. Kampung Sakan Sakan Kalau Adil macam mana, apa aktiviti terbaru? Dia ni baru. Dia ni macam-macam aktiviti tiba dengan program pembangunan. Banyak program lah. Program-program untuk student, program-program untuk orang luar. Macam-macam lah di pejabat, duduk pejabat. Tapi memang dia memang banyak terlibat dengan program-program pembangunan insan kan? Ya. Terutama dengan program-program kerajaan negeri pun dia banyak terlibat kan? Salah seorang ahli pemikir. Ini hebat kita. Bawa Betul kita bersama-sama dengan apa ahli pemikir Tauhid pembangunan insan. Ya. Itu Adil. InsyaAllah minggu depan terlibat dalam persidangan beliau. Persidangan beliau. Malaysia punya, mewakili Kedah. Mewakili Kedah. Ya. Persidangan beliau. Beliau bawa KBS. Bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ya. Ada persidangan minggu depan. Ya. Adil mewakili Kedah. Ya. Alhamdulillah, kita sangat beruntung kerana ada wakil kita bersama dengan kita. InsyaAllah. Jadi kita nanti kita akan sembang macam lagi. Ya. Dan yang terakhir di hujung sana, yang sedang Hasif Hasrin. Alhamdulillah. Kan Hasif asal mana? Saya daripada Jiran Tuk Kumak juga. Jiran Tuk Kumak. Jiran lah. Dia kena jiran dah. Cukup dah 40 rumah tu insyaAllah. Sebelah mungkin ni. Jiran Tuk Kumak juga. Ini kampung Sakan tu kampung tak apa Sakan je. Kampung Alok Teja orang ni. Alok Teja. Apa-apa memang situ asal situ. Hasif terlibat dengan MPM Unisham sebagai naik presiden satu. Naik presiden satu ni Allah. antara pimpinan hebat lah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita bawa ni semua untuk kita akan sembang panjang ni. Ramai mungkin ada yang tak pernah kenal saya Ustaz Rahim akan bersama dengan semua yang berada di depan ni kita bersama berapa lama dah? Sekolah menengah lagi. Kita telah bersama-sama dan insyaAllah kita akan jadikan platform ni untuk kita teruskan bersama. Untuk memanfaatkan semua lah. Sekali bertemu sampai mati kita akan bawa akan punya pertanyaan insyaAllah. Jadi dalam ruangan podcast ni untuk siri yang pertama ni insyaAllah kita akan sembang-sembang tentang pertamanya mungkin kita akan sembang-sembang tentang apa itu Republik Sabah kan, dan juga Akademi Rodotul Ulum kan. Kalau penonton-penonton yang menonton YouTube channel macam-macam sebelum ni adalah beberapa video yang telah kami buat dalam Republik Sabah kan. Dan dua platform yang kita selalu aktif Ya. apa dia kan? Kita pergi dalam Facebook, kita dulu dengan YouTube. Kita banyak subscribe, banyak like. Walaupun orang kata hidup mati segan. Hidup tak mau. Hidup tak mau mati segan. Tapi kita ada. Masih ada. Jadi hari ini kita masih lagi cuba membuktikan akan kewujudan kita. Terpaksa membuktikan kewujudan kita insya-Allah. Ya, ramai yang bertanya juga mana Republik Sabah. Ni kita buktikan kita masih ada. InsyaAllah. Kita masih ada. Dengan sokongan daripada subscriber Ya, orang yang terus menonton, insyaAllah kita akan cuba memberi sejauh mana manfaat yang kita boleh dapat. Kita dapat berikan. Untuk umat semua insya-Allah. InsyaAllah. Kita boleh terima kita tu Tak lah. apa dia. Buat terima kita. InsyaAllah. Terima kita tu. Dalam siri podcast yang kita nak buat ni, yang kita cubalah untuk teroka ni, yang kita letakkan kita punya slogan ataupun trademark kita, menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Sebab apa? Kita tengok akhir-akhir ni banyak sangat berlaku kebalahan, perdebatan, berkelahi macam-macam. Kita kalau boleh kita tak mau terlibat lah. Macam mana Adil? Apa pandangan Adil tentang kau ni? Betul, saya setuju lah dengan pandangan Ustaz. Sebab kadang-kadang bila kita berbalah ni sebenarnya merugikan. Kita sepatutnya kena bersatu. Tapi bila kita isu kecil-kecil pun menyebabkan isu-isu buruk kan, menyebabkan kita berbalah, sebenarnya telah mengurangkan kita punya kekuatan lah.
Kita cuba cari titik. Jadi itu sebab itulah kita tubuhkan Republik Syabab ni. Maknanya kita nak himpunkan seramai mungkin orang-orang yang boleh bersama, yang berminat kita, ya. Khususnya anak muda lah. Ya, khususnya anak muda. Kita yang mana yang perbezaan tu kita dapatkan, yang mana yang perbezaan kita jadi titik persamaan. Macam mana kita orang yang main hari ni lah. Semua anak muda. Semua anak muda kalau ikut minat masing-masing ni, Fahmi minat lain. Tapi dengan minat-minat yang ada tu kita satukan dan kita kumpul di sini. Semua anak muda kecuali Ana je. Ana sudah pasal muda. Pasal muda. Pasal. Macam mana Amin? Apa pandangan Amin tentang keadaan remaja kan ni? Bagi Ana, kalau ikut remaja sekarang ni macam tu lah Ustaz, mereka hanya buat apa yang orang kata apa mereka nak, tapi mereka tak tahu apa yang mereka sedang buat sekarang ni. Jadi orang kata baguslah orang kata Republik Syabab ni satu platform untuk sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi serba sedikit dengan anak muda sekarang ni. Apa orang kata sepatutnya di usia muda ni apa yang perlu mereka buat sebenarnya. Antaranya ngaji, iaitu belajar. Betul lah Ustaz. Hakikat yang sebenar Ustaz, hakikat kita pun pernah jadi remaja dulu. Ya, kita melalui kita pernah melalui zaman tu. Jadi kita pun tak maulah benda yang sama yang mereka buat kan. Ya, Kita buat macam ni. benda yang tak sepatutnya berulang kan. Tetapi jiwa remaja tu perlu perlu dipandu. Ya. Diberi panduan, perlu dia. Tak boleh nak kalau ni pengalaman tu dia kok mana pun kalau tidak tanpa remaja ni kalau tanpa panduan dia akan terpesong, dia akan ikut hak seronok ya. Ya. Dia akan cari benda yang seronok. Fahmi je lah Fahmi. Apa pandangan Fahmi tentang remaja lah ni? Kalau pandangan peribadi Ustaz, kalau pandangan peribadi yang bisa dengar ataupun terbaca satu formula tapi tak tahu formula tu main ke mana, tapi bila fikir balik formula tu rasa macam betul juga. Iaitu formula anak muda campur dengan masa lapang sama dengan maksiat. Anak muda campur dengan masa lapang dia akan jadi Maksiat. Masya-Allah. Jadi tu dibuat satu formula. Pasal apa? Bila macam pasal apa. Jadi bila anak muda ataupun remaja ataupun syabab dalam bahasa Arabnya, bila kita jauhkan daripada formula tadi tu, iaitu dengan jauhkan daripada dari masa lapang. Jadi sama dengan tu dia tak kata hasil maksiat lah. Maknanya jangan bagi campur dengan masa lapang. Masa lapang tu kena isikan dengan aktiviti yang berfaedah. Itu yang masalah lah ni. Dia kan jadi anak muda campur negatif masa lapang. Jadi sama dengan negatif masa maksiat. Rumus ahli matematik lah. Orang account tu lebih gitu lah ni. Sebab tak mau bagi sama dengan maksiat. Dengan maksiat. Jadi kena negatifkan masa lapang. Maknanya lah ni yang membunuh remaja yang masa lapang. Masa lapang. Tu memang Fahmi pegang benda tu. Sebab tu Fahmi memang sibukkan diri. Ya. Hebat. Sebab kita tengok kalau kita orang yang antara yang penuhkan masa dengan mengaji, tak mengaji, dia akan cari benda yang boleh mengisi dia. Antaranya yang kita kata apa, buat benda tu apa yang dia cakap, Fahmi ya, antara contohnya. Ya. Okey, macam mana hari ni kita nak sembang apa ni? Kita dah nampak macam kan Jom kita apa yang saya mana ini adalah podcast pertama kita baru belajar kan. Minta maaf lah kepada orang-orang yang dah buat podcast lama dah ni, kami redah aja sebenarnya. Tapi daripada badak baik kuda lah, daripada tak ada baik ada. Kita buat juga. Ini kata-kata kawan saya yang saya bawa sejak dulu sampai lah ni. Okey, jelas itu sebab tentang remaja. Sekarang kita nak buat kita pilih platform podcast. Podcast ni macam mana boleh kita terfikir kita nak buat podcast ni? Macam mana tu Irfan? Macam podcast ni saya kan lebih kepada orang lebih suka mendengar dan suka orang sembang. Pertama macam duduk di kedai kopi pun banyak orang sembang. Dan Ganggu dengan orang sembang kan? Orang tengok kalik. Takut tu lebih kalau macam follow pun tak ada masalah. Mungkin kita guna pendekatan ni untuk kita insyaAllah mungkin kita akan panggil orang yang ada pengkhususan bidang bahagian ilmuan dan bahagian apa nama mungkin bersukan ke apa panggil kita, insyaAllah kita akan cubalah panggil orang-orang yang ada yang boleh share perkongsian yang manfaat. Kita boleh sembang benda-benda, kita boleh ambil sesuatu daripada mereka. Kita dengar sembang dengan mereka insyaAllah. Mungkin apa itu sebagai satu jalan yang baru
Mana tahu ada kebaikan untuk semua yang menonton. Betul. Dan kita jadikan apa sembang dalam podcast ni bukan sembang kosong. Sembang yang bagi manfaat insya-Allah. Buat penonton yang melihat channel ni, insya-Allah selepas ni kita temui kami pada setiap hari Jumaat jam 3 petang. Kita akan berjumpa. Kita akan jemput tetamu-tetamu, mungkin ilmuwan-ilmuwan agama, mungkin tokoh-tokoh remaja, mungkin juga tokoh-tokoh yang dah dewasa, ustaz-ustaz ataupun pemimpin-pemimpin, supaya kita boleh buat perkongsian. Kita sembang dalam podcast ni, kita boleh tengok, kita boleh dengar perkongsian dia, macam mana cara dia belajar, macam mana dia melalui usia remaja dia kan. InsyaAllah itu yang akan kita cuba buat di, terutama sekali di utara Malaysia ni lah, sebab kita duduk di sebelah utara. Kami daripada Kedah. Ni semua orang Kedah belakang, tak ada orang ni kan. Jadi podcast ni bersiaran daripada utara Malaysia, Kedah lah kita katakan, daripada Pokok Sena kan. Jadi macam mana Adil, kau adik ada nak kongsi apa-apa mungkin orang tak kenal kita ni penambahan. Kawan siapa di Babi Syabak ni dan penonton dulu apa dan asal daripada mana? Ya, kalau untuk maklumat semua, kita tubuh tahun 2019. Ingat bulan 11 2019 tu, waktu tu kita pergi Umar Ustaz Rahim. Awal pergi Umar Ustaz Rahim tu sembang kosong-kosong. Lain kali bagi jadi, lain kali timpul 7 orang. 7 orang tu lah kita berkembang daripada Republik Syabak dengan Ratul Ulum ni dia beranak sekali, dia kembang. Tapi dia saling melengkapi ya. Macam sahabat kita Fahmi, dia fokus pada pengajian, Hasif banyak program-program. Dan kita tempat kita ni pun ada orang bagi sumbangan. Alhamdulillah. Daripada kita duduk kat Langgak, kita main bina di Pokok Sena, itu pun sumbangan daripada cikgu kita sendiri. Bagi ruang. Bagi ruang. Terima kasih kepada cikgu. Ya pasti. Dia tak bagi sebut kena cut tau ni. Tak apa, kita akan tik kan tu. Dia tak bagi sebut nama dia, walaupun dia bagi guna rumah dia apa semua ni, kita jaga je. Buatlah macam mana pun, mudah-mudahan apa yang kita buat ni dapat manfaat kepada orang yang bagi ruang ni. InsyaAllah. Lepas tu kita ada Republik Syabak juga, kita ada produk-produk kita banyak. Kita dapat dana daripada KEDA, lebih kurang kos 8,000. Kita main redah aja macam saya sebut. Tapi tiba-tiba KEDA boleh bagi banyak lah. Lepas tu Adun Ustaz Salim boleh bagi peruntukan untuk kita gerakkan program. Ustazah Aisyah dan sebagainya. Kalau tengok tu banyak lah sumbangan-sumbangan yang kita dapat ni. KEDA bagi rehan, lepas tu bagi whiteboard, meja, banyak lah yang dapat kan. Jadi maknanya melancarkan program-program yang jalan kita, ya. Cuma itu kita agak stuck sikit dengan PKP. Bila main PKP semua jadi slot habis. Ya betul. Tapi kita ada. Tetap ada. Masih bergerak. Ya, masih bergerak. Buktinya anda melihat video ni. InsyaAllah. Mungkin waktu tu tengok waktu video tu Fahmi nampak kurus sikit kan. Dah ni kembang kita ada. Perkembangan InsyaAllah. Banyak video-video kita terbitkan. Video-video, lepas tu kita buat perkhidmatan sewa. Sistem. Kita ada kawan-kawan kita yang boleh buat printing semua tu. Kalau nak melalui kita pun boleh. Kita boleh channel. Dan kita punya target tu untuk Akademi Ulum ni, kita himpun seramai mungkin kemahiran-kemahiran kita ni. Dan hasad kita sebenarnya, kita nak bukan takat kita je mahir dalam perniagaan ni, kita nak ajak, nak tunjuk kat orang macam mana nak buka bisnes semua. Tu banyaklah yang kita boleh ni. Walaupun kita pun sebenarnya taklah sehebat mana lagi pun. Ya betul. Tapi kemahiran tu ada. Mungkin Allah tak buka jalan lagi. Ya kata kita kali kali banyak akan dapat. Banyak benda dah dibuat. Akan dapat. Kita tak pernah pun belajar nak daftar SSM. Tak pernah belajar nak buat apa minta peruntukan, tapi benda tu Allah tunjuk satu dapat. Asalkan kita usaha. Ya betul. Alhamdulillah. Jadi ini kita nak anak-anak remaja ni kena bergerak macam tu. Kan dalam usia yang muda pun dah nampak ada wawasan apa yang dia nak buat. Apa dia punya wawasan, satu wawasan dunia dia, wawasan apa yang dia nak bina diri dia.
Yang kedua dia, yang kita tak mau tinggal ialah apa urusan akhirat dia. Yang tu yang kita tak mau anak-anak muda ni lupa. Kan, kalau boleh kita nak ajak benda tu agar seiring dunia dan juga akhirat, itu yang utamanya dalam Republik Syabab dan juga Akademi Rodatul Ulum ni. Selain itu Ustaz, kita Republik Syabab ni sebenarnya kita yang paling utama, kita nak follow perkembangan remaja semasa kan, media. Pani ramai orang lebih minat media kan, media sosial kan. Jadi kita, sebab itulah kita terjun dalam YouTube, dalam TikTok, Instagram, apa semua tu sebab kita nak follow dan kita nak memurahkan ramai yang ada tu. Kita nak serta juga. Ya. Mantap. Walaupun kita kata kita nak rancangan subscriber pun tak banyak mana lagi. Masih terus belajar. Tapi turut serta tu masih lagi kita cuba juga untuk turut serta. Dan kalau tak silap, kita punya ahli-ahli ataupun kawan-kawan kita pun banyak juga yang terlibat dengan rancangan TikTokers kita. Kan TikTokers kita semua tu melahir dari sini juga. Lahir dari sini. Tapi adalah sipir-sipir sikit. Mana di situ kita mula belajar. Ya. Okey. Kalau macam tu, apa dia lagi nama kami dalam siri sulung kita lain, kita kata kan kod ada apa? Rahsia lah kot. Rahsia. Bila sebutkan tentang medium podcast ni, saya tertarik apa yang Abang Adil kata tentang kita menyatukan anak muda. Berfahami pula dengan formula dia sendiri, supaya anak muda ni tak boleh ingat anak muda ni dengan formula anak muda dan juga masa datang dimanfaatkan dengan masa yang sepenuhnya tu, membuahkan satu makna yang kita katakan dengan peranan anak muda dan juga kelebihan masing-masing itu adalah yang menyatukan kita. Kita menyediakan platform Akademi Rodatul Ulum Republik Syabab nak mencongkir bakat yang ada di sebalik anak muda itu sendiri. Masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan itu sendiri. Dengan suaranya, dengan IT-nya, kemahiran mengurus programnya, jadi teknikal dan sebagainya menjadi satu platform yang menyatukan kita. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan apa kita usahakan ni melalui podcast, permulaan dengan podcast kan, insya-Allah dapat menyatukan anak muda khususnya dan juga secara langsung menyebabkan manfaat kepada masyarakat. Kita mengajak kan dalam ruangan ni, kita ajak mereka. Lepas ni mungkin ada program-program yang kita buat. Memang program kita ni sebenarnya sentiasa berjalan, ada aja. Tapi taklah serancak yang program-program yang dibuat oleh mereka-mereka yang nampak kita dah nampak berjaya lah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada dan kita masih terus berusaha kan. Jadi macam mana antara program yang kita buat sebelum-sebelum ni, apa dia kan? Kita pernah basking, basker di depan masjid. Bukan biasa, kita bukan meredah apa tidak Evan. Kita pun ada pengalaman. Alhamdulillah, apa untuk yang baru ni mungkin tak banyak lah video kita buat kan di YouTube kita. Dengan basking qasidah di depan dataran Masjid Zahir. Alhamdulillah kita dah dapat kebenaran daripada majlis peneraya lah. Dan kita pun ada mana satu hilang, dia punya tu hilang lah. Segi pergerakan bukan kita pergi sekadar ada izin lah, minta izin untuk rumah lah, kita minta izin untuk rumah juga lah. Secara official. Ya betul, kita bergerak secara official tu antaranya lah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan buat lah progres begitu. Sebab kita tahu masyarakat di luar sana tu kalau kita tengok macam nak ke masjid kan, orang macam kurang kan. Kita sendiri kena terjun ke mereka untuk tambahan pula lepas Covid ni orang takut nak pergi masjid juga kan. Kita tu masih lagi mereka kata rapat lah apalah kan. Padahal tak apa aja. Bila lepas sebut masjid ni ada satu program yang rapat dengan masjid kita. Lalu kita dah buat. Okey, Muhammad nak kongsi ke macam mana Muhammad program masjid kita Muhammad? Kalau ikutkan dengan berkaitan dengan masjid ni, selalunya kita buat program. Kita orang kata apa nama dia punya sasaran ni untuk anak-anak sekolah rendah daripada 6 tahun hingga ke 12 tahun lah. Di sebelum ni waktu kami di sekolah menengah memang tiap-tiap tahun akan berlangsung orang kata program macam tu, ataupun kita lebih kalau penonton semua di luar sana lebih dikenali dengan nama Sekolah Musim Cuti ataupun SMC, khusus bagi mereka belah Alok Start ni lah yang jadi tumpuan masjid yang kami buat ni kira
tak kisah kawasan mana, yang mana kita pergi berjumpa dengan ahli jawatan kawasan masjid. Kalau kita dapat kelulusan masjid tu, kita akan buat terus. Kita akan sembang dengan AJK masjid ataupun tuan imam masjid, kata kita akan buat SMC dan sebagainya. Jadi dengan kerjasama masjid tu jugalah, banyak orang kata tarikan mak ayah ni nak hantar anak yang ataupun yang orang kata waktu tu cuti sekolah kan. Jadi isi masa anak-anak, isi masa lapang anak-anak ni dengan menghantar anak-anak ke program-program macam tu lah. Jadi semenjak PKP 2 tahun ni, program macam tu dah terbantu. Jadi nak mula. Jadi insya-Allah lah. Sebelum ni banyak tahun kan. Ya, memang tercatat Ustaz. Kita istiqomah dapat tahun. Pak Atih dekat iaitu di Masjid Asim. Jalan Tok Kembang, Masjid Muhammad Iskandar. Kita buat sehari tu peserta dia lebih kurang 300 orang. 300 orang. Hanya dengan 30 penggerak saja. 30 orang. Waktu tu meletup lah saya. Kalau buat berharap lah jadi waktu tu, jadi satu pencapaian yang baik lah. Untuk mendekatkan anak-anak. Sejak dulu kanak-kanak lagi dah mula. Ya, betul Ustaz. Salah satunya. Kadang kalau kita tengok sejarah dia SMC dah lama dah Ustaz kan. Ya, lama dah. 2000 boleh katakan 2011, 2012. 2013, 2014 macam tu lah. Hampir pada satu dekad lah, 10 tahun tu. Jadi kalau kita kenal balik generasi awal pada dulu ni, sekarang ni dah sekolah menengah dah. Bahkan mungkin ada dah habis sekolah dah. Betul. Jadi kita boleh tanya balik, kenal dengan adik-adik ni waktu SMC dulu. Saya kira dapat mengenali abang-abang yang ada di sini. Pakai SMC ni contoh. Asal mesti ada ni di kalangan yang menonton Saya ni rigid. Saya mau ni. Saya show. Saya gila. Yang tengok di sini ataupun podcast, asal kalau dengar podcast ni mungkin tak ramai, tapi kalau tengok dalam YouTube ni mungkin kenal, mungkin boleh sokong kami dengan subscribe, like, mungkin boleh komen di bawah ni untuk kita lebih semangat lagi buat video lepas ni. Penambahbaikan terhenti dah, ada penambahbaikan lagi. Ramai rasanya kalau kita situ pun dah 300-400 orang. Tu rasa 3-4 tahun dulu. Ya. Kalau 3-4 tahun dulu lah, ni dah 3-4 dah 5. Bayangkan kalau yang 5-6 tahun 7 tahun dulu. Dekat Pendang tu. Dekat Pendang kita mulakan di Pendang dengan anak-anak ya. 5 tahun kita buat tu. Ramai dah ni dah besar dah. Jadi itu satu program bagus yang perlu kita usahakan supaya setiap kali musim cuti, formula yang Fahmi bagi ni kita berjaya atasi. Dia tak jadi benda yang formula tu sangat baik. Kita boleh jadi satu trademark baru. Lagi handset ni sebenarnya bukanlah dia hanya alat. Ya. Kan alat je. Cuma yang kita nak latih ataupun nak didik anak-anak kita, macam mana kita nak memperalatkan dia supaya jadi benda tu manfaat. Yang tu yang susah ni kan. Jadi kita cuba terjun dalam podcast ni, kita cuba juga untuk bersama-sama menggunakan. Sebenarnya kita bukan kita menggunakan sekadar menggunakan ruang ni. Kita cuba untuk mempergunakan ruangan ni sebenarnya. Supaya dia jadi manfaat, terutama sekali kepada kita. Sebab kalau YouTube sudah tentu kalau kata tuan-tuan subscribe, tuan-tuan view banyak, akan bagi manfaat kepada kita, dan juga mungkin kita boleh dapat mencipta satu kita kata ni satu ruang untuk kita dapat pendapatan. Sebab YouTube memang telah diakui boleh mendatangkan penghasilan. Tapi setakat lah ni kita masih lagi tidak berjaya, kita masih lagi berusaha. Jadi tuan-tuan yang tengok video ni boleh bantu kami dengan view banyak-banyak, dan juga ajak kawan-kawan subscribe. Sebenarnya kalau kita syarat subscribers tu dah tercapai dah cukup dah. Jadi yang kita tak capai lah ni ialah jam tontonan. Tapi dengan podcast ni, itu antara manfaat yang kita dapat. Tapi yang utamanya ialah kita sebenarnya nak berkongsi benda yang baik lah, berkongsi pengalaman-pengalaman kan daripada orang yang menonton ni. Nanti kita akan, ini adalah kita kata rancangan ataupun program sulung episod pertama. Episod yang seterusnya kita akan jemput orang lain, dan mungkin kita tak ada semua, mungkin ada seorang dua yang ada sahaja di sini. Kan kita akan sini akan berganti-gantian lah untuk semua. Tapi kita akan jemput orang-orang yang tuan-tuan memang akan kenal orang yang kita jemput ni. Khususnya orang Kedah lah. Khususnya orang Kedah. Kita akan mulakan dengan orang Kedah dulu. Kita akan mulakan dengan orang Utara dulu kan. Akan mula dengan Utara, lepas tu kalau akan berkembang kita akan terus
ke mana-mana negeri kan. Cumanya sekarang ni kan, kalau kita jemput kita punya tetamu untuk sama-sama berkongsi tu, tuan-tuan akan kenal. Itu je. Walaupun tuan-tuan tak kenal kami, tapi orang yang kami jemput tu lepas ni tuan-tuan akan kenal. Mungkin sekarang kalau tuan-tuan dengar kami bercakap, tuan kata apa ni orang ni geng mana pula dah timbul ni kan. Tapi kalau lepas ni mungkin tuan-tuan akan tengok itu adalah tetamu yang kita boleh dengar cakap dia dan dia ada pengalaman. Okey, apa dia Mami nak tambah lagi? Itu daripada Ana sendiri, Ana mohon doa lah kepada penonton di luar sana dan juga Ustaz sendiri. Yang mana Ustaz, kalau untuk makluman tuan-tuan, Ustaz lah merupakan orang kata cetusan idea SMC ni daripada Ustaz sendiri sebenarnya. Jadi kami ni hanya meneruskan saja kerja buat orang kata alumni ataupun abang-abang yang terdahulu. Jadi mohon doa lah daripada semua. Orang kata apa, moga program-program ataupun stand Republik Syabab ni dapat memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dapat kita kembangkan. InsyaAllah. Kita bukan kembang untuk manfaat individu. Ya, kan. Kita sebenarnya manfaat bersama. InsyaAllah. Kan, kalau kita dijadi satu ruang untuk boleh cipta pendapatan, kita boleh buat program secara percuma. Memang sebelum ni kita punya target kita nak buat program secara percuma, tapi kita masih tidak mampu. Tapi orang mampu kita buat percuma. Ada orang tapi siapa tak bagi orang ni sebenarnya duk tunggu-tunggu nak bagi sumbangan. Sebab mereka nak gerakkan program, mereka tak mampu. Mungkin ada kekangan masa, mungkin ada kekangan tak ada tenaga dan sebagainya. Jadi dengan tenaga remaja yang ada, pemuda yang ada ni, yang ada masa yang banyak, inilah masanya untuk kembali kepada Fahmi tadi, kan, nak tambah masa lapang tu kita nak buang dalam tu supaya tidak menghasilkan sama dengan yang Fahmi kata tadi. Ada formula lain Fahmi? Kita sedar orang bagi banyak lagi kita tak larat kat ni. Soalan pula insya-Allah. Masa dia pula nampak semangat. Ada apa lagi? Kalau hasil kita sebutkan peluang kita menghimpunkan anak muda sekarang ni dengan kelebihan masing-masing, itu merupakan satu cabang dakwah kepada masyarakat sebenarnya. Atas sebab kesedaran yang kita laksanakan ni, tenaga yang diperlukan tu daripada kalangan anak muda lah untuk menggerakkan apa-apa benda yang kita hajatkan. Jadi kekuatan tu sebagai kepada anak muda ni secara tak langsung menjadi generasi pelapis yang akan menggantikan pimpinan ke hadapan. Jadi manfaat-manfaat yang kita isi itulah kita perlu manfaatkan dengan sebaiknya dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Dan podcast ini menjadi salah satu platform yang kita dikatakan sebagai media untuk kita sampaikan dakwah kepada masyarakat yang baru kita terokar, dan kita nampak macam dengan ada masa depan yang cerah. Mudah-mudahan Allah bantu, InsyaAllah. Dia menjadi landasan yang paling sesuai lah untuk kita berkomunikasi dengan anak muda dalam alam maya. Secara tak langsung, ajakan yang kita laksanakan ni secara bersama ni dapat sampai kepada anak muda di mana pun dia berada. Kita dah ada kat sini, anak muda yang ada di Johor sampai boleh dengar. Boleh dengar. Di Mesir pun boleh dengar. Di Mesir ada, di Mesir sekalipun, atau di luar negara sekalipun. Jadi salah satu platform yang sangat-sangat perlu kita manfaatkan lah. Itu menjadi satu peluang kepada kita untuk manfaatkan media yang ada sekarang ni. Kita mendepani arus perdana yang sangat berjalan dengan laju, cabaran yang mencabar dan sebagainya. Jadi peranan media itu perlu kita laksanakan yang sebaik-baiknya, insyaAllah. Kalau sebelum ni kita duk tengok secara peribadi lah, podcast ni kita selalu kita tengok orang-orang yang berada di dalam industri hiburan je yang menggunakan ruangan podcast ni dengan cakap tentang pencapaian dalam bidang hiburan. Adapun ada lagi sebenarnya yang lain dalam bidang-bidang yang lain, tapi selalunya yang ke depan ni bidang hiburan lah, terutama sekali Indonesia. Kalau Indonesia ni, kalau podcast ni sangat banyak sangatlah rancangan-rancangan podcast dalam channel-channel YouTube. Sebab itulah kita nampak pasal kita tak rebut benda ni yang free. Benda ni tak perlukan duit ringgit pun untuk kita buat, cuma perlukan sedikit usaha. Adakah dengan sedikit usaha tu pun kita tak mampu? Kalau dengan sedikit usaha tu pun kita tak mampu, jangan sembanglah kita nak buat benda lain yang lebih besar, kan? Ada benda lain yang kita gagasan yang lebih besar lagi, benda kecil-kecil ni pun kita tak boleh buat. Macam mana? Ini berjaya Amran. Faham panggil pada. Ya, saya pun tak ada komen, macam itulah. InsyaAllah mudah-mudahan di Republik Syabab sendiri kita jumpa lah episod-episod yang seterusnya, terus memberi manfaat lah kepada umat, insyaAllah.
Ada lah. Kita boleh katakan satu surah lah kepada anak muda untuk manfaatkan apa yang ada di tangan tu, Ustaz. Betul. Dan tidak semestinya perlu ada kelengkapan yang ada di depan kita ni. Ya. Hanya memanfaatkan handset yang kita ada. Kalau dah kita mengenali siapa-siapa yang menjadi orang yang menjadi figura kepada masyarakat sekarang ni, kita yakin bermulanya mereka tu kehadapan tu adalah mula dengan handset yang ada datang. Jadi kepada anak muda kita adakan sebagai satu surah lah. Kepada anak muda, handset yang ada tu manfaatkan yang sebaiknya. Dan kalau kata perlu sedikit kemahiran yang perlu diasah, boleh hadir ke sini. Kita mengajar yang betul. Kita sentiasa terbuka untuk bersama-sama. Kan. Sebab kan pada sisi-sisi yang dulu kita menganjurkan kelas editing, Photoshop, kelas Microsoft Office dan sebagainya, atau kelas untuk video editing pun insya-Allah kita mampu. Kita ada tenaga pengajar kan. Tenaga pengajar tu sendiri. Jadi surah kita laksanakan tu adalah asset yang ada ni just rakam sekadar beberapa minit sahaja. Maksudnya postkan di media sosial yang ada, tinggalkan benda tu menjadikan manfaat kepada orang lain. Bertepatan dengan hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, balik Al-Quran ni walau ayat, sampaikan dari ku walaupun satu ayat. Moga-moga tu menjadi manfaat lah kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ada apa lagi teman ni? Saya nak sambung daripada apa yang Nasir sebut tadi. Saya ada terlibat dalam program pembangunan mahasiswa, program pembangunan manusia, psikologi manusia ni. Dia ada satu ayat dia sebut setiap manusia ni memiliki kekuatan, memiliki kemahiran, kemampuan. Dia cuma perlu gali, perlu cari, baru dia akan jumpa apa kelebihan yang ada. Sebenarnya kita semua ni ada kemahiran tapi kita tak jumpa. Tapi satu contoh lah, saya contoh sepanjang kita buat benda ni, Fahmi contohnya. Kita tengok Fahmi ni orang yang terlibat secara langsung dalam pengajian lah. Tapi bila dia buka diri dia untuk terima, dia belajar sesuatu, dia lah yang hebat dia ni, buat live, buat video, semua dia yang buat. Dia yang buat. Maknanya kita semua ni ada kemahiran. Kita ingat dulu dia boleh buka kitab dengan tobek je. Buka kitab dengan tobek je. Tapi maknanya bila dia buka diri dia untuk dia belajar sesuatu, maknanya dia akan jumpa apa kelebihan dia. Kelebihan yang ada. Kita sekalipun yang ada ni pun masing-masing dah ada sikit kemahiran teknikal yang kita ni cuba untuk. Bagi orang yang kenal Fahmi, siapa sangka Fahmi yang dulu ni kan, yang tak pernah ni dengan teknikal, tiba-tiba ni lebih daripada kita. Kalau tuan-tuan yang ikuti pengajian, contoh pengajian Palomi kan, ataupun daurah yang sebelum ni, sepenuhnya yang handle tu ialah Fahmi. Walaupun orang tu sebut dengan gelaran wali, tapi wali yang pandai teknikal tu. Wali milenium. Wali hari zaman. Jadi sebenarnya itu yang kita nak dorong sebenarnya. Kita nak kumpulkan dan kita pilih term Republic Syabak tu, sebenarnya kita nak himpunkan semua remaja ni sampai tahap mereka tahu apa kelebihan teknikal yang mereka ada, dan teknikal tu yang boleh menyumbang kepada masyarakat ni. Sebab zaman lah ni memang zaman media sosial. Tak dapat tidak, tak boleh lari. Cumanya macam mana kita nak bawa diri dalam media sosial, itulah yang kita cuba untuk kita bawa Republic Syabak ni sebagai satu platform yang nak memandu ataupun jadi satu platform yang nak bawa remaja ni macam ni. Kita nak guna media sosial jalan yang baik, insya-Allah. Ramai lagi yang boleh buat macam-macam lagi. Kita tahu kita ni pun tak hebat mana pun, tapi kita terus belajar dan terus belajar. Orang yang belajar dan terus belajar tu, dia akan dapat sesuatu. Mungkin orang yang rasa dia dah pandai lah, dia akan stop, habis kat tu. Kan. Boleh tak tu? Boleh. Sebut tentang podcast ni, satu idea yang kita dah sekarang kita mulakan. Mungkin pendengar atau penonton tertanya-tanya apa lagi konten-konten yang akan datang. Jadi konten pun boleh, penonton pun boleh memberikan cadangan untuk kita bawa konten-konten khususnya. Sila komen di bawah. Bagi dia cadangan ataupun apa teguran tentang persembahan kami dalam episod ni. Apa komen je.
Mungkin antara usaha yang kita boleh kemukakan bawa ke depan nanti, ada yang mahir daripada bidang penulisan, ada yang mahir dalam bidang IT, banyak lagi. Apa daripada usahawan yang berjaya pun mungkin kita boleh kongsikan di sini. Ya, apatah lagi zaman lah ni, kalau kita tidak boleh bersama di alam nyata, kita boleh bersama di alam maya. Kan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersama selagi mana kita ada satu titik persamaan. Titik persamaan tu lah kita sedang cari sekarang ni. Ya, itu yang kita nak dari banyak. Yang kita nak bina sekarang. Banyak yang orang ni. Sebenarnya untuk mengetahui menonton yang menonton Republic Syabak Podcast pada episod ni, sebelum kami sebelum kami berhenti ni, sebelum kami habiskan episod yang sulung sebagai episod pengenalan ni, mereka ni semua bukannya ada apa nak cakap pun tadi. Kan? Tapi bila lepas tu, bila kita tengok Dia nak share. Dia nak share. Ada benda dalaman tu yang dia akan keluar lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod. Kan ada siapa-siapa lagi nak cakap lah? Sekejap lagi nak tutup ni pemarah kat nampak. Kan kau ada siapa-siapa nak tambah lagi Fahmi kau? Nasib dia lagi. Kita boleh katakan Ada lagi. dia menjadi satu titik tolak kepada alam maya sekarang ni. Jadi satu platform kepada kita lah untuk menerima sebarang cadangan penambahbaikan daripada penonton dan juga pendengar. Sahabat Nasr podcast ni juga menjadi satu medium untuk kita salurkan maklumat, berkongsi maklumat semasa, isu semasa dan sebagainya. Kita sedang belajar maknanya. Kita sedang belajar kan. Dan kita masuk, maknanya bila kita buat podcast ni, kita masuk kelas podcast Yang free. yang free. Pasal pada yang kita menyembuh. Sebab bila kita upload di Republic Syabak channel, nanti orang akan ada orang yang komen apa semua. Di situ kita belajar maknanya. Betul. Tapi kalau kita tak ada orang komen, alhamdulillah. Kan ada orang lain lagi akan komen di belakang, mungkin ada lagi orang kan. Sebenarnya kita sedang belajar. Kita akan terus belajar, dan belajar ni sebenarnya sampai ke mati. InsyaAllah. Sekarang itu dulu, nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi. No, boleh kita akan nantikan formula-formula berikutnya. Ya, kita akan setakat lah ni kita punya jadual podcast kita. Kita akan tunggu siaran pada hari Jumaat jam 3 petang insyaAllah. InsyaAllah. No, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya, dalam episod seterusnya bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kami. Dan kalau di kalangan tuan-tuan para penonton sekalian ada cadangan, boleh kemukakan di dalam ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan juga share. Dan sudah tentu tolong subscribe kami punya channel. Mudah-mudahan kami lebih bersemangat untuk terus berkongsi bersama-sama di dalam ruangan YouTube ni. Okey, jumpa lagi di dalam Republic Syabak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I forgive those who are in need. That you take Allah, I'm missing you. If you sure have yourself, to everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you sure good die.